sampai 108 sampai pertolongan Allah. Jadi apabila Nabi Isa semua dah terkepung, mereka naik di atas bukit. Mereka naik atas bukit, tak boleh nak bikin apa. Ya'juj wa Ma'juj sudah mara. Ya'juj wa Ma'juj sudah mara, maka Nabi Isa berdoa kepada Allah. Allah keluarkan satu lawan bagi Ya'juj wa Ma'juj, iaitu apa? Keluar ulat daripada tengkuk dia sendiri. Ulat tu dalam badan dia tau. Ulat tu masih dalam badan dia, tak apa-apa pula. Dia keluar dari tengkuk dia, makan gigi dia sendiri aja, jatuh mati. Subhanallah. Subhanallah. Begitu ya. Makan apa dia gigit tengkuk dia mati, gelimpangan mati Ya'juj wa Ma'juj. Mati sampai banyak bangkainya, kan ada yang besar-besar semua. Sampai busuk sekali orang mukmin semua atas bukit semua dengan bangkai dia bergelimpangan. Datang burung geroda. Burung geroda tu apa? Orang Melayu pas sebut burung besar tu burung geroda lah. Tak tahu spesies apa, spesies lang ke, spesies apa, burung tiung ke, spesies kakak tua ke. Pokoknya burung besar yang pernah keluar satu masa dulu, iaitu apa? Zaman Nabi Hud. Dia keluar, diangkat semua bangkai-bangkainya kaum Nabi Hud tu, mayat-mayatnya tu diangkat, dicampak ke laut. Nanti zaman Ya'juj wa Ma'juj keluar lagi. Sebab tu orang Melayu bilang akhir zaman nanti keluar burung geroda. Mana ada jumpa hadis itu, bukan geroda apa. Itulah dia burung besar, angkat bangkai Ya'juj wa Ma'juj. Angkat semuanya, dicampak ke laut. Kemudian Allah Ta'ala turunkan hujan berhari-hari, bersih balik semula bumi. Baru orang mukmin keluar. Ketika tu dah tinggal sikit saja bilangan orang-orang manusia. Dah sikit. Hidup dah tak tahu macam mana menyesyara. Tak tahu masih ada elektrik lagi ke tidak. Masih ada handphone lagi ke tidak. Wallahualam. Dah end of the world. Dah betul-betul kalau Nabi Isa depan mata tu dah betul-betul end of the world dah. Ya. Dah last episode, dah any moment sekarang. Dah manusia hidup ketika itu ibadat saja pada Allah Ta'ala. Ketika itu, wahai sekalian yang masih hidup, saya pesankan, rasanya kita dah mati sebelum itu. Ya Allah mati dalam husnul khatimah, mati dalam iman. Ya Allah, yang masih hidup ketika itu nak kena jaga. Orang kufar sudah tidak ada, Dajjal sudah tidak ada, tapi iblis masih ada, syaitan masih ada. Kekufuran dia tidak ada, tapi nifak masih mungkin ada. Na'udzubillah min dzalik, ya. Riak masih ada, ujub masih ada. Kena jaga ketika itu. Tak boleh kita dah hidup, aku di bawah hidup Nabi Isa, aku dah berjaya, kumpulan aku dah habiskan orang-orang kufar, kumpulan aku dah habiskan apa orang-orang apa Dajjal, kumpulan aku dah habiskan Ya'juj wa Ma'juj, kami sudah selamat. Jangan, belum lagi. Pada ketika itu nama husnul khatimah, su'ul khatimah masih ada lagi. Ya. Kiamat besar belum datang lagi, yang kiamat kecil pun belum tempuh lagi. Siapa yang masih hidup ketika itu masih tetap nak kena jaga-jaga, ya. Tidak bermakna sudah menang dah kira totally menang. Belum, perang individu belum lepas lagi. Perang individu, perang menjaga, maintain, kekalkan keimanan dalam kalbu, itu masih ada lagi sampai bila-bila, ya, sampailah putus nyawa kita. Pertolongan Allah Ta'ala datang dalam bentuk binatang kecil seperti ulat yang sering ada di dalam hidung onta. Binatang kecil itu memasuki lubang hidung bangsa Ya'juj wa Ma'juj dan menyengat mereka. Ada kata daripada tengkuk dia sendiri keluar. Dengan kehendak Allah Ta'ala mereka akan mati dengan sebab disengat binatang kecil ini. Mereka mati serentak. Tidak ada satu pun di antara mereka yang tinggal hidup lagi. Bangkai mereka bergelimpangan, memenuhi jalan dan ruang dan di semua tempat kediaman mereka. Mereka mati di mana mereka berada. Mereka banyak keluarnya melanda, ya. Subhanallah, kat manalah atas muka bumi ini. Mereka ada begitu besar, golongannya bukan kecil, ya. Bukan macam orang cari-cari dalam hutan, jumpa gorila satu keluarga. Ambil gambar orang putihkan. Itu kecil sikit bilangannya. Mereka cari dekat Borneo, mereka jumpa orang hutan. Mereka tengok ini apa dia punya habitat dia, kehidupan dia semua. Ya'juj wa Ma'juj tak sejumlah itu, paling banyak chimpanzee semua tu dalam sekawan dia taruhlah 40 50. Ya'juj wa Ma'juj lebih banyak daripada itu. Kok orang belum boleh jumpa lagi? Pasal ditutup dengan tembok yang besar. Manusia belum jumpa lagi. Manusia belum boleh jumpa lagi kat mana tempatnya. Ada mengatakan di sana, di sini, semuanya masih rahsia lagi, rahsia Allah Ta'ala, ya.
Setelah kematian bangsa Ya'juj wa Ma'juj itu, barulah Nabi Isa alaihissalam bersama dengan sahabatnya keluar dari belakang gunung Tur. Wahai sekalian yang masih hidup. Lepas itu sekarang kadang-kadang kita strict sikit. Wahai sekalian yang masih hidup. Wahai sekalian yang sekarang hendak relax. Kadang-kadang kita marah, kita keras. Pasal apa? Anda akan hadapi ini semua. Anda akan hadapi zaman perang. Kalau anda panjang umur. Kita sudah diambang zaman ini. Tak lama yang nama Ashabul Khidmah akan menjadi apa? Tentera Imam Mahdi. Maksud tentera Imam Mahdi itu kerana pertahankan. Tidak mestinya semua angkat kampak, angkat perang. Pokoknya di bawah pentadbiran dia semua namanya tentera Mahdi yang berjuang bawah Mahdi. Sama duduk kat kampung jaga tanam kacang. Duduk hanya bersembunyi di dalam gua-gua. Ataupun duduk bela kambing itu saja. Semua namanya adalah tentera Mahdi. Kita akan menghadapi zaman begitu. Kita perlukan disiplin yang sangat kuat. Maka dari sekarang dah tak boleh relax lagi. Dari sekarang dah tak boleh main-main lagi. Dari sekarang cannot do things as you like. Sekarang dah tak boleh nak khidmat suka-suka hati. Sekarang tak boleh nak datang kuliah suka datang, tak suka tak datang. Allah, tempoh tak suka ketika itu kau disukakan kepada Dajjal punya agenda. Na'udzubillah min zalik. Dah kena disiplin. Tengok kalau zaman Dajjal, kalau anda tak disiplin, macam mana? Anda terikut dalam grup sana. Zaman Ya'juj wa Ma'juj, anda tak disiplin ikut Nabi Isa, macam mana? Anda mati dimakan Ya'juj wa Ma'juj. We are facing a very tough life in a near future. Kita akan menghadapi kehidupan yang sangat payah sekali ketika dalam waktu yang terdekat ini. Terdekat ini, ya terdekat. Paling lama lah 200-300 tahun, dari itu dekat. Dan itu dekat. Paling lama lah 200-300 tahun, tak ada mana 200-300 tahun. Dan itu kalau taruhlah 200-300 tahun tu pun kiranya dekat. Dari zaman Nabi Adam sudah sebutkan tentang perkara akhir zaman, tentang fitnah Dajjal. Ini kan pula zaman kita sekarang ini. Ya. Setelah kematian bangsa Ya'juj wa Ma'juj ini, barulah Nabi Isa alaihissalam bersama dengan muslimin keluar dari belakang gunung Tur. Mereka menemui bangkai-bangkai yang berbau busuk di segala tempat sehingga mereka tidak dapat berjalan ke mana-mana. Melihat kejadian ini, Nabi Isa alaihissalam bersama dengan pengikutnya berdoa lagi kepada Allah Ta'ala supaya menghilangkan bau busuk tadi. Lalu Allah Ta'ala mengirim sejenis burung yang besar seakan-akan leher unta. Maka burung-burung inilah yang menyambar bangkai itu dan membawanya ke tempat yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Dengan riwayat mengatakan dicampak ke dalam laut. Campak ke dalam laut ya. Burung-burung yang besar. Sebab orang Melayu sebut burung apa? Burung Garuda. Indonesia sebut Garuda. Garuda. Kita sebut burung Garuda, orang Melayu bilang ya. Dia akan keluar. Kat mana burung Garuda itu? Itu pun orang tak tahu kat mana dia. Besar-besar. Ada tak orang dah jumpa spesies ini? Belum jumpa lagi ya. Belum jumpa. Baik. Setelah itu turunlah hujan yang sangat lebat sekali seakan-akan mencuci permukaan bumi sehingga hilang segala sisa-sisa kotoran yang ada di atas tanah. Setelah hujan ini bumi kelihatan berkilat bersih. Lalu Allah Ta'ala berfirman kepada bumi, keluarkanlah buah-buahanmu dan kembalikan segala keberkatanmu. Lepas itu hidup semua bukan main punya flourish, bukan main punya makmur lagi hidup ke bumi ni. Buah-buahan pun keluar, emas-emas pun keluar. Allah semuanya aman damai 40 tahun. Sampai orang budak dia punya main-mainnya dengan apa? Haiwan pet dia apa? Ular. Dengan ular boleh main-main, gelut-gelut, tak kena makan, tak kena belit. Singa orang bela satu kandang dengan apa? Dengan kambing. Tak kena makan. Singa dengan kambing tak kena makan. Sampai begitu. Kalau macam sekarang kita pergi zoo, satu kandang, satu enclosure, rusa, kerbau, ada zirafah, kadang ada zebra, semua haiwan sejenis gitulah. Dia tak ada makan. Satu. Cuma masukkan singa satu. Habis 2-3 hari habis semua haiwan-haiwan dia makannya dia. Begitu ya. Kalau apa? Satu kandang singa saja campur dengan rimau pun tak boleh. Nanti pun bergelut, bergaduh juga. Rimau saja, tapi boleh dimasukkan satu kandang. Singa dengan kambing. Budak main-mainnya dengan ular. Apa anak kita tengah main apa tu? Tengah main ular sawa. Tengah main apa tu? Tengah main ular tedung. Allah.
sampai sampingkan apa aman makmurnya. Sampai begitu sekali ya. Allah. Maka tumbuhlah segala tanaman dengan suburnya sehingga dikatakan pada masa itu sebiji buah delima sudah cukup untuk dimakan berpuluh-puluh orang, saking besarnya, saking apa suburnya tanahnya ya. Dan orang boleh menjadikan kulit delima itu sebagai alat untuk berteduh dari panas matahari. Begitu ya. Dan seekor lembu sudah cukup untuk makanan satu kabilah. Seekor lembu satu kabilah. Satu kabilah apa? Satu kabilah Parit Semarang umpamanya ya. Seekor lembu cukup. Besar lembunya itu ya. Satu kabilah. Kalau kita satu apa Al-Haddad, semua Al-Haddad. Al-Khatib, semua Al-Khatib. Kalau orang Arab ada kabilahnya. Kalau kita orang Jawa taruhlah semua orang Ponorogo yang di sini ada punya satu kabilah dia ya. Semua dapat makan. Seekor lembu aja dah cukup. Begitu pula hanya susu seekor unta sudah cukup untuk minimal sekumpulan besar daripada manusia. Begitu mewah sekali ya, begitu mewah dan barakah. Untanya keluarkan susu berapa banyak? Untanya berapa besar? Untanya mungkin biasa, tapi susunya diperah tak habis, diperah tidak habis. Lembunya mungkin saiznya biasa, mungkin besar sedikit. Tak sampai lembunya saiz dinosaur tu tidak. Lembunya besar. Tapi dimasak, orang makan ciduk tak habis, makan ciduk tak habis. Itu namanya barakahnya. Barakah. Di antara keistimewaan zaman ini ialah waturfa'u syahna'u wattabaghut watunza'u humaku kulli zati humatin. Watunza'u humatu kulli zati humatin hatta yudkhilal walid ay at-tiflu as-saghir yadahu fil hayya ay fi famiha fala tadurruhu wa tafirrul walidatu al-asad fala yadurruha wa yakunu dhi'bu fil ghanami ka'annahu kalbuha wa tumla'ul ardu minas silmi kama yumla'ul ina'u minal ma' wa takunul kalimatu wahida wa la yu'badu illallah wa tada'ul harbu awzaraha wa taslubu Quraisyun mulkaha. Maka hilanglah segala sifat permusuhan dan benci-membenci di kalangan manusia. Dan hilanglah segala bisa dan keseluruhan binatang yang berbisa. Ketika itu, manusia dah tak saling benci-membenci lagi. Dah tak saling dengki-mendengki lagi. Sebelum itu, sangat benci-membenci antara satu sama lain. Sangat dengki. Dan sekarang sedang build up perasaan sedemikian. Sangat-sangat dengki antara satu sama lain. Sangat benci antara satu sama lain. Hilang ihsan. Hilang peri kemanusiaan. Hilang timbang rasa. Hilang sayang. Hilang saling memaafkan, hilang rasa hormat pun antara satu sama lain. Selagi dia boleh terkam, dia terkam. Kalau dia tak terkam pun, namun dia nak bantu susah. Payah sekali ya. Haiwan semua dah tak ada bisa lagi. Ketika itu haiwan, ular patut pun dah tak ada bisa lagi. Kala jengking pun dah tak ada bisa lagi. Ya. Sehingga anak kecil memasukkan tangannya ke dalam mulut ular, maka ular itu tidak menggigitnya. Anak kecil main-main dengan ular. Masukkan tangan dalam mulutnya lagi pun, tak gigit pun, tak patut pun. Ya. Dan tidak ada apa-apa kemudaratan. Anak kecil boleh bermain dengan singa. Bahkan serigala yang biasanya menerkam kambing akan terbalik seakan-akan menjadi anjing peliharaannya. Orang gembala kambing pakai anjing untuk dia pelihara daripada serigala. Serigala bantu gembala kambing. Habis segalanya makan apa ketika itu? Dia makan awan hutan, dia tak makan orang punya ternakan. Bumi ini akan dipenuhi dengan keamanan dan keselamatan seperti mana dipenuhkan suatu bejana dengan air. Pendapat akan menjadi satu, iaitu tidak ada perselisihan antara umat dan tidak ada yang disembah kecuali hanya Allah Ta'ala sahaja.
dan segala peperangan akan berhenti dan orang Quraisy kembali memegang pucuk kepimpinan, iaitu maksud kepimpinan Imam Al-Mahdi, ya, orang Quraisy ya, balik semula pegang pucuk kepimpinan. Jadi khalifah balik semula. Jadi khalifah balik semula orang-orang Quraisy, orang-orang Quraisy. Seperti apa yang telah kita sebutkan sebelum ini, bahawa mengikut Imam Al-Barzanji, besar kemungkinan zaman kemakmuran yang akan berlaku pada masa pemerintahan Nabi Isa AS ini ialah zaman kemakmuran yang diriwayatkan akan berlaku pada masa pemerintahan Imam Al-Mahdi, kerana kedua-dua mereka akan hidup bersama pada zaman ini. Betul ya? Jadi zaman Imam Mahdi ni overlap dengan zaman Nabi Isa. Kalau kita congak-congak, rasa macam lagi lama. Sebab Mahdi takbir dalam 7 tahun, 8 tahun. Kemudian Nabi Isa pula. Dan sebelum Nabi Isa turun, sejurus sebelum Nabi Isa turun akan keluar Dajjal. Dajjal hanya 40 hari. 40 hari dia paling tedious, paling payah. Sebelum keluar Dajjal ada kemarau selama 3 tahun. Jadi kita jangan ingat nanti Mahdi dah keluar baru kemarau. Dah kemarau baru Dajjal keluar. Lepas Dajjal keluar baru Nabi Isa turun. Mahdi dah meninggal baru Nabi Isa carry on. 40 tahun. 40 tahun dengan 7 tahun, 47 tahun. Kemudian ada 3 tahun kemarau, tambah lagi jadi 50 tahun. Dia overlap. Mungkin sebelum Dajjal keluar, sebelum Mahdi keluar, kemarau dah ada dulu. Kemarau, cuaca tak menentu. Kalau dah panas sangat. Kalau dah hujan lebat sangat. Dan lebat sangat ini mengakibatkan kemarau. Hujan kalau turun sangat lebat, itu tanda nak kemarau lah tak lama. Karena lepas itu akan langit dah tak ada awan lagi. Sebab apa semua dah turun habis semua, akan kemarau. Mungkin kemaraunya dah turun dahulu. Dalam kemarau. Dan dalam tengah kemarau, berlaku perang. Dalam berlaku perang, keluar Imam Mahdi. Dalam Mahdi punya era tu tak lama Dajjal keluar. Apabila Dajjal keluar, tak lama Nabi Isa akan turun, maka overlap, bertimpa zaman Mahdi dengan Nabi Isa makan bertahun-tahun. Kalau gitu sama sekali era itu hanya dalam 40 berapa tahun saja. Sebab apa dia sama-sama serentak. Maka takbirlah Nabi Isa dengan Imam Mahdi bersama. Yang jadi imam siapa? Khalifahnya siapa? Tetap Imam Mahdi. Nabi Isa punya tugas hanya membunuh Dajjal. Tapi pentakbiran semua bawa Imam Mahdi ya, dan mereka bersama-sama. Diserahkan kepada Nabi Isa. Tapi yang tetap jadi imam, tetap yang lead, yang nama khalifah ialah Imam Mahdi ya. Dan bahkan nanti Nabi Isa kahwin dengan zuriat Nabi SAW. Daripada dengan seorang syarifah, dapat anak 4 dan dia akan wafat kebumikan di Madinah Al-Munawwarah. Begitu ya. Keluarga ini akan kembali balik semula orang-orang Quraisy. Maka kemakmuran dan keadilan itu kadang-kadang dikatakan akan berlaku pada zaman Nabi Isa alaihissalam dan kadang-kadang dikatakan pada zaman Imam Mahdi. Dan dua-duanya tu zamannya sama. Dua tu zamannya sama ya. Padahal zamannya hanya satu saja, iaitu 7 tahun terakhir dari kehidupan Imam Mahdi bersama dengan 7 tahun pertama dari turunnya Nabi Isa alaihissalam. Artinya Imam Mahdi lebih dahulu dari Nabi Isa AS memimpin umat ini. Kurang lebih 30 tahun manakala Nabi Isa akan hidup selepas kematian Imam Mahdi selama 30 tahun lagi. Bukan 30 tahun ya. Artinya Imam Mahdi lebih dahulu daripada Nabi Isa AS memimpin umat ini lebih kurang 3 tahun. Lebih kurang 3 tahun ya. Lebih kurang 3 tahun, bukan 30 tahun ya. Manakala Nabi Isa akan hidup selepas kematian Imam Mahdi lebih kurang 30 tahun lagi. Jadi lama. Jadi waktu Mahdi dengan Nabi Isa tu lama, overlapnya 7 tahun lebih kurang ya. 7 tahun ataupun paling tidak 4 tahun. Kenapa? Sebelum Nabi Isa, Mahdi sudah ada dahulu. Sudah takdir. Dalam peringkat tengah-tengah Mahdi ataupun awal Mahdi, Nabi Isa turun, bukan akhir Mahdi.
Tarikh Mahdi. Jadi dia overlap time dia. Kalau gitu memanglah kita tengok pendek sangat umur dunia. Sebab lepas wafat Imam Nabi Isa saja, berapa hari saja kiamat. Lepas berapa hari saja orang akan jadi kafir. Berapa hari saja matahari terbit daripada barat. Berapa hari saja lepas itu Quran terangkat. Semua Kaabah pecah. Dan hanya tinggal berapa hari saja. Betul-betul punya hanya berapa hari saja akan berlaku kiamat lepas wafat Nabi Isa. Sama sekali daripada keluar Mahdi sampai Nabi Isa tak sampai 50 tahun. Daripada keluar Imam Mahdi sampai kiamat meletup meledak semua tu tak sampai 50 tahun. Tak sampai 50 tahun begitu ya. Dan antara kita dengan Mahdi berapa lama? Dekat tak kiamat? Kalau antara kita dengan Mahdi lagi 300 tahun pun lagi dekat. Ini kan pula rasanya tak sampai begitu. Tapi manusia tak rasa tak? Tak rasa. Nombor satu makin lalai, makin leka, makin nakkan dunia. Kemudian pasal lagi tak rasa, dia nak lalai nakkan dunia. Dan pasal apa? Ciptaan Allah cantik. Dia tak nampak langit dah mula bocor, pokok-pokok mula kering, sungai-sungai dah mula terkupas, gunung dah mula patah. Cantik ciptaan Allah Ta'ala, masih macam dulu, masih hijau, masih ada angin, masih ada air lagi. Aku orang tak perasan. Ciptaan Allah Ta'ala tak nampak akan kiamatnya, tak nampak rosaknya, tak nampak akan binasanya, ya. Dan manusia hidup mewah dan selesa. Itu dia tak rasa kiamat sudah dekat. Sangat-sangat tak rasa. Makin dekat kiamat, makin orang tak rasa. Sampai nanti langit terbelah, pecah, orang tengah beli belah di pasar. Orang tengah beli belah di pasar, tak tahulah macam mana nanti ya punya cara beli belah pakai macam mana punya pasar, kita tak tahulah. Macam pasar shopping center ke, macam pasar tani ke, wallahualam. Pokoknya orang masih sedang beli belah di pasar. Dan ketika itu dah matahari dah terbit daripada barat dah. Dan ketika itu Nabi Isa sudah wafat dah. Ketika itu Kaabah dah tak ada dah. Orang masih boleh relax, masih boleh belanja-belanja lagi. Sampai begitu ya. Ada juga diriwayatkan bahawa Nabi Isa AS akan kahwin dengan seorang perempuan dari keturunan kabilah Judam. Seperti sabda Rasulullah SAW ketika baginda menerima delegasi yang datang ke kabilah Judam. Marhaban biqaumi Syuaibin wa ashari Musa wa la taqumus sa'atu hatta yatazawwaja fikumul masihu wa yuladu lahu. Artinya, selamat datang wahai kaum Nabi Syuaib, bapa mertua Nabi Musa. Sesungguhnya tidak berlaku kiamat sehingga Nabi Isa AS akan kahwin dengan keturunan kamu dan akan lahirlah anaknya pula. Ya. Peristiwa perkahwinan Nabi Isa AS ini ialah pada umur yang ke-21 setelah beliau turun ke muka bumi ini. Jadi umur beliau setelah berkahwin ini masih tinggal 19 tahun lagi. Kerana keseluruhan hidup Nabi Isa AS setelah beliau turun nanti ialah 40 tahun. Seperti apa yang telah disebutkan dalam beberapa buah hadis yang sahih. Dia turun 19 tahun. Dah bunuh Dajjal dengan grupnya. Dah bunuh Ya'juj wa Ma'juj. 19 tahun. Tak terus kahwin juga ya. 19 tahun baru kahwin. Baki berapa lama lagi? Baki 21 tahun lagi sahaja. Bisa. Ya. Dia kahwin pada tahun ke-21. Jadi bagi 19 tahun saja lagi. Macam mana agaknya hidup macam zaman ini ya? Allah, siapa hidup zaman ini bermakna anda ada rasa getir. Dalam family anda tengok tak tahu mungkin anda seorang dua saja. Isteri dah mati, anak dah mati, mak dah mati. Sangat menyayat hati ketika ini. Sangat-sangat lain suasana. Anda tengok rumah anda pun dah hancur ke apa. Yang masih ada saki-baki hanya tinggal saki-baki saja. Dunia dah berubah sekali. Kita nak kiamat. Allah siapkan untuk kiamat dunia ni. Maka semuanya dah sangat-sangat berubah. Tak tahu macam mana kehidupan zaman itu nanti. Setelah cukup 40 tahun dari turunnya Nabi Isa AS,
beliau akan meninggal dunia di Madinah dan akan dikuburkan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika beliau adalah orang yang keempat, jadi beliaulah orang yang keempat di dalam hijrah syarifah, iaitu bilik yang mulia itu. Pertama Rasulullah, kedua Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ketiga Sayyidina Umar Al-Khattab, dan keempatnya insya-Allah ialah Nabi Isa alaihi salam. Jadi sekarang ini ada kosong. Sayyidina Abu Bakar diapit oleh dua Nabi, kata Rasulullah. Di makam Nabi, Sayyidina Abu Bakar kosong. Kemudian Sayyidina Umar kosong tu untuk Sayyidina Isa. Jadi dia di antara Abu Bakar dengan Umar. Dia di antara Abu Bakar dengan Umar, ya. Di antara Abu Bakar dengan Umar. Maka paling depan sekali Rasulullah menghadap kiblat. Kemudian lepas itu, jadi kita jangan ingat makam Nabi tu berderet 1, 2, 3, 4 gini. Kiblat sini. Jadi begini. Di makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Isa. Kemudian Sayyidina Umar. Begitu, ya. Semua belakang semua muka ngadap kiblat, ya, begitu. Setelah Nabi Isa alaihissalam meninggal dunia, kepimpinan dunia Islam akan diteruskan buat sementara waktu oleh seorang khalifah yang bernama Al-Muq'ad, yang berasal daripada Bani Tamim. Bani Tamim yang kita tak tahu siapa. Bani Tamim, kenapa Bani Tamim? Bani Tamim lah yang bela Sayyidina Isa. Bani Tamim lah yang menjadi tulang belakang Sayyidina Mahdi. Tamim. Bani Tamim tu siapa? Kita lah. Tak boleh cakap begitu. Harap kita boleh. Harap kita boleh. Dan kita tengok macam kita aja pun boleh. Memastikan kita tak boleh. Apa pasal kita boleh nak claim? Nombor satu, banyaklah hadis-hadis yang kita boleh sebutkan. Ringkasan bagi Kuala Lumpur apa? KL, Johor Bahru, Tanah Melayu, Tamim. Satu Nabi sebut dari timur Madinah. Banyak timur Madinah. Paling timur siapa? Uzbek tu pun timur, tapi dia kiranya Asia Barat. Kalau China timur tapi atas, itu namanya apa? Timur laut ya. Tak tahu ya. Atas. Kalau kita timur betul, timur semata, daripada Madinah kita timur semata. Begitu ya. Kalau tengok ciri-cirinya macam kita. Harap kita. Mudah. Kalau bukan kita, ya sudahlah. Kalau lah Bani Tamim, aku bukan Bani Tamim. Kalau bukan kita bantu ini Bani Tamim. Kalau bukan kita bantu ini Bani Tamim. Kalau memang kita, sedialah dengan iman, sedialah dengan ikhlas, sedialah dengan tawakal pada Allah Ta'ala. Sebab kerja kita besar. Nampaknya macam kita. Mudah-mudahan kita boleh. Kita lah tak boleh. Tak boleh cakap. Yang ada orang kan dah tentukan. Bani Tamim tu kita. Bani Tanah Melayu. Sebab banyak lagi Bani Tamim dekat dunia ni. Di Yaman ada kumpulan Bani Tamim. Bani Tamim. Ada Bani Tamim. Orang Tamimi. Pun juga. Mungkin mereka. Kita tak tahu. Pemuda Bani Tamim. Tengok kursi ni punya cap belakang. Tamim. Kenaan apa? Untuk orang-orang Tanah Melayu. Untuk Tanah Melayu. Ya. Apabila Al-Muq'ad meninggal dunia, maka 3 tahun kemudian Al-Quran pun akan diangkat. Ini bermakna kiamat sudah hampir tiba sangat sekali. Sebelum katanya berapa hari kok masih 3 tahun. Kira-kira berapa hari lah tu? Dikira berapa hari saja, ya. Ada satu perkara yang baik ketika sebutkan di sini, iaitu kalau kita merujuk kepada keseluruhan hadis-hadis yang berkenaan dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam sehingga beliau wafat, maka nampaknya segala kejadian ini hanya berlaku sekitar Asia Barat sahaja. Tidak lebih daripada itu. Asia Barat saja. Asia Barat tu mana? Uzbekistan, Bukhara tu saja mereka, ya. Dan negara-negara lain boleh jadi masih dihuni oleh orang-orang kafir, kecuali lah kalau Nabi Isa AS akan sampai ke mana-mana negara, maka
penghuni negara itu sama ada akan terus masuk Islam ataupun mereka akan mati kerana mencium angin penafasan Nabi Isa AS. Di mana angin nafas Nabi Isa AS akan sampai jauh mata beliau dapat memandang. Sampai begitu ya. Jadi sebutkan mungkin di Asia Barat, mungkin di Asia Tenggara. Baik. Dan tidak ada riwayat yang mengatakan bahawa Nabi Isa AS akan mengelilingi bumi ini atau akan pergi ke mana-mana tempat selain daripada Asia Barat. Lain halnya dengan Dajjal yang disebutkan dalam banyak riwayat bahawa ia akan pergi ke seluruh pelosok dunia kecuali negeri Mekah dan Madinah yang tidak dapat dimasukinya. Rasanya sulit kita hendak mengatakan bagaimana keadaan dunia luar dari Asia Barat. Apakah masih ada orang, apakah masih ada di sana orang Islam atau tidak? Wallahu alam. Entah masih ada orang ataupun tidak. Kata orang Islam, masih ada orang ataupun tidak. Ada riwayat mengatakan dah tak ada kufar lagi zaman Nabi Isa. Seluruh dunia hanya tinggal mukmin yang segelintir itu saja. Ramainya sudah mati pada zaman peperangan demi peperangan. Sebelum keluar Imam Mahdi, perang besar. Sampai Mahdi keluar. Mahdi keluar, perang besar lagi. Dajjal keluar. Dajjal keluar, perang besar lagi dengan Nabi Isa pula. Situ paling besar sekali. Lepas tu hanya mukmin saja yang tinggal, segelintirlah saja. Ya, baik. Hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahui dengan apa yang akan terjadi nanti. Matahari akan terbit daripada tempat tenggelamnya. InsyaAllah akan kita sambung pada pertemuan akan datang. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua ini kesimpulannya hanya tinggal beberapa hari sahaja lagi. Walaupun 100-200 tahun, dah kiranya hanya beberapa hari saja lagi. Jangan kita rasa masih jauh. Semua sedang bersiap-siap untuk menuju pada zaman ini. Especially iblis. Dia paling monitor sebab dia paling teruk sekali nanti kena, dia tahu ending dia tu habis. Maka sebelum ending dia tu dia paling nak cari seberapa banyak kuncu, seberapa banyak member. Jangan kita sangka masih aman damai, masih tenteram lagi. Tidak. Semua sekarang, semuanya sedang siap-siap untuk era dan zaman ini. Khususnya iblis. Dia tahu pada zaman itu janji dia sejak zaman Nabi Adam, dia minta mati pada hari kebangkitan. Jadi orang bangkit semua dia mati. Jadi dia tak kena hisap. Andai dia nak tipu. Allah bilang dia akan dihidupkan sampai hari yang diketahui. Iaitu apa? Hari kiamat. Orang kiamat, orang mati dia pun mati, orang bangkit dia pun bangkit. Kena soal sama-sama. Begitu ya. Dan dia tahu dia punya